saya tengok, saya berdiri tengok saja. Semua yang kerajaan, angkatan rakyat semua di sebelah kanan saya. Yang pembangkang Barisan Nasional duduk di sebelah kiri saya. Tak ada masalah. Sebab dia tahu dalam perintah tetap ini, perkara kedua mengatakan bahawa siapa duduk mana dalam dewan itu adalah kuasa speaker. Saya boleh suruh siapa-siapa duduk di mana-mana. Adalah kuasa speaker, kuasa muktamad. Final, you know. I can ask anybody to sit anywhere. Speaker. So mereka sudah duduk di tempat masing-masing. Dan saya pun perhatikan, I want to check everything, okay? Tiba-tiba saya ternampak di sebelah kiri saya, belakang Datuk Seri Zamri, penasihat undang-undang dulu. Penasihat undang-undang, Setiausaha Kerajaan Negeri dan pegawai kewangan seharusnya duduk di sebelah kanan. Kerajaan di sini, duduk sini, tapi kita duduk sana, tetapi dia duduk di belakang Datuk Seri Zamri. So bila saya lihat, saya kata, menurut perintah tetap 2, siapa duduk di mana dalam Dewan Undangan Negeri adalah ditetapkan oleh speaker. Maka saya menggunakan perintah tetap ini untuk mengarahkan penasihat undang-undang untuk beralih kepada tempat asal dia. Alright? Memang di seperti itu ada tertulis penasihat undang-undang, nama dia ada di sana, tapi dia duduk sini. So bila saya minta dia pergi duduk sana, dia pandang muka saya macam ini, lepas tu tunduk balik. No, this is very important. This is very, very important. Bila dia pandang muka saya, dia tunduk balik. Lepas itu, saya kata, saya bagi arahan sekali kedua. Saya minta dia supaya bangun dan pergi di dulu tempat asal dia. Pun dia tak mau. Lepas itu saya kata, kalau penasihat undang-undang tidak mau ikut arahan speaker, sila keluar dewan. Okay. Tetapi beliau tidak keluar dewan sehingga petang hari itu. Dia duduk saja di tempat itu. Kenapa saya nak beritahu perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan? Ini adalah satu konspirasi. Dari mula-mula mereka telah merancang satu konspirasi supaya jangan dengar perintah speaker. Orang itu ialah penasihat undang-undang negeri Perak. Penasihat undang-undang sepatutnya tahu undang-undang perlembagaan negeri, tahu perintah-perintah tetap, tahu kuasa speaker. Dia mesti tahu. Dia tak ada alasan untuk kata dia tak tahu. Tapi dia tak mau ikut perintah speaker. Penasihat undang-undang negeri Perak tak mau ikut perintah speaker. Apa maksudnya? Tuan-tuan dan puan-puan, this is very, very important. It's a precedent. Tuan Speaker, this can happen in Selangor. It can happen in Parliament. Why? You know why I say that? Because bila speaker itu memberi arahan untuk seseorang itu bangun dan keluar dari dewan, dan orang itu tak mau bangun dan keluar, dia kata, saya tak mau keluar, saya akan duduk di sini. Apa speaker membuat? Okay? Dan tak boleh, mesti keluar. Penasihat undang-undang Perak itu tak nak keluar. Bila speaker bagi arahan, penasihat undang-undang negeri Perak, yang orang yang tahu undang-undang pun tak mau keluar. Apa pasal saya mau keluar? Orang yang tahu undang-undang pun tak mau keluar, dan boleh paling tak boleh keluar. Dia speaker, pandai kami suruh keluar, dia tak apa, saya bye-bye, saya duduk sini. Boleh? Boleh tak macam itu? Boleh tak macam itu? Tak pernah berlaku dalam mana-mana Dewan Undangan Negeri. Tak pernah berlaku dalam Parlimen. Karpal Singh pun bila suruh keluar, dia keluar. Tapi kenapa orang ini tak mau keluar? Okey, habis. Satu orang tak mau keluar. Lepas itu saya kata, sekarang saya minta 7 orang yang digantung oleh jawatan kuasa hak dan kebebasan untuk keluar dari dewan. Dan saya juga minta 3 orang yang telah letak jawatan untuk keluar dari dewan. Sebab saya kata yang 7 orang itu bukan kuasa saya sebagai speaker. Ini adalah keputusan jawatan kuasa yang telah diterima oleh persidangan bawah pokok 3 hari bulan Mac. Maka saya tak ada kuasa. Saya minta supaya 7 orang keluar. Dia tak mau keluar. Lepas tu saya minta 3 orang itu, kes masih berjalan lagi, belum tahu sama ada mereka adu ataupun tidak. Selagi keputusan belum dibuat,
keluar pun kamu keluar. Jadi saya buat perintah. Bila 10 orang ini kamu keluar, saya kata selagi 10 orang ini masih berada dalam dewan, dewan tidak akan bersidang. Alright? Itu adalah keputusan saya. As long as 10 orang ini masih duduk dalam dewan, saya tidak akan memulakan dewan bersidang. Dan mereka pun kamu keluar, berdegil kamu keluar. Dan apa yang berlaku seterusnya, saja dan am. Seperti mana kawan kita ceritakan tadi, kuasa seorang bentara, milih paling bentara, saja dan am. Dia adalah polis dalam dewan. Dan polis dalam dewan atau bentara ini mesti dengar cakap siapa? Mesti dengar cakap speaker, betul? Speaker bagi arahan dia mesti dengar. So saya panggil, bentara mari, suruh itu 10 orang keluar daripada dewan. Bentara pun terus mari, pergi dekat dia orang, berdiri di macam. Makanya itu terus saya beritahu perkara yang betul, apa yang berlaku dalam dewan. Dia pergi, dia berdiri macam ini. Dia tak sentuh, dia tak buka mulut untuk suruh 10 orang itu keluar daripada dewan. Okay? Di mana kuasa seorang speaker? Bentara pertama ikut cakap speaker. Tetapi yang lebih pelik, apabila speaker haram sudah dilantik, ya, apabila speaker haram sudah dilantik, speaker itu bagi arahan kepada bentara, pergi bawa keluar itu Siwa Kumar daripada tempat dia. Okay? Speaker haram bagi arahan kepada bentara. Bentara sekarang kamu pergi bawa Siwa Kumar keluar daripada dewan. Dia terus dan datang kepada saya. Dia kata, Yang Berhormat Adun Trono, sila keluar daripada dewan. Arahan speaker. Lepas itu dia pegang tangan saya. Wah, saya pagi itu jerit-jerit bagi arahan, kamu ikut. Bila ada speaker haram bagi arahan, terus mau datang menangkap saya. This is what exactly happened in the hall, in the assembly hall. Alright? Sebab itu saya kata ini adalah satu konspirasi. Dan bila saya bagi arahan seterus, saya kata selagi 10 orang ini tidak boleh, selagi 10 orang ini masih berada dalam dewan, saya tak akan mulakan persidangan. Saya mic tutup. Lepas itu mic saya tak jalan. Ya, mic saya tak jalan. Boleh ke macam ini? Lain kali, kalau kita tak puas hati dalam parlimen, Pandeka akan cakap, itu pembangkang boleh tutup, habis. Kalau Perak boleh, mana-mana pun boleh. Tapi saya cakap tak boleh. Ini tak patut. Tak boleh buat. Kita mesti menghormati Dewan Undangan Negeri, kita mesti hormati parlimen. Tak boleh buat. Bukan saya kata boleh buat, jangan buat. Tapi dia buat pada hari itu. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan saja mic habis, bentara tak mau ikut, mic tak padam. Petugas-petugas dewan yang ada dalam bilik audio, saya nampak sini, saya kata buka. Tak mau buka. Dia siapa? Dia tak berani buat sendiri, dia pun terima arahan. Lepas itu yang ini sangat penting. 5 minit tak cukup lah, 10 minit lah. Sebab ada cerita sangat penting sekarang saya bercerita. Bagaimana dia melucutkan speaker dan bagaimana dia melantik speaker baru. Ini penting. Apabila saya membuat keputusan kamu mulakan dewan, tiba-tiba satu perkara yang sangat ganjil berlaku dalam dewan. Tak pernah berlaku dalam mana-mana negara Commonwealth. Itu kata jelapang. Tahu? Kata jelapang. Okey, itu kata jelapang. Tiba-tiba dia pergi satu tempat, dia berdiri di sana. Semua wakil rakyat Barisan Nasional sudah pergi berkumpul bersama dia. Dia pun angkat mic di tempat dia, di tempat Adun. Dia angkat mic, dia kata, sekarang saya ambil alih kuasa speaker. Speaker masih lagi duduk sana. Dia kata, sekarang saya ambil alih kuasa speaker.
Datuk Seri Zamri dan disokong oleh Hamidah Osman. Siapa yang sokong angkat tangan? Oh, semua angkat tangan.